Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 3 Januari 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Kementerian Belia dan Sukan Sarawak merancang untuk menganjurkan sukan lasak Spartan Race di beberapa lokasi termasuk di Kuching dan Bintulu pada tahun ini. Menteri Belia dan Sukan Sarawak Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, bagaimanapun penganjuran sukan lasak tersebut masih bergantung kepada keadaan semasa wabak COVID-19 di negara ini. Menurutnya, Sarawak buat pertama kali menganjurkan sukan tersebut pada tahun 2019 dan ia mampu menjadi platform untuk mencari bakat baharu bagi mewakili negeri ke peringkat antarabangsa. Semasa majlis penutupan Karnival Sukan Pencarian Bakat Baharu 2021 di Kompleks Sukan Asajaya di Asajaya pada Sabtu, beliau memberitahu penganjuran semula acara sukan itu akan membantu meningkatkan sektor pelancongan menerusi kehadiran para peserta dari luar negara. Berita seterusnya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah melancarkan Dasar Pelancongan Negara DPN bagi mewujudkan zon pelaburan pelancongan yang bertujuan menggalakkan aktiviti pelancongan. Menterinya Datuk Seri Nancy Sukri semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke Tekong Chin San Yen di Kampung Muara Tebas berkata, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hipni mempunyai pandangan yang jauh bagi menambahkan lagi aktiviti-aktiviti yang boleh dijadikan ekor pelancongan dalam menarik minat orang ramai datang ke situ. Ini adalah salah satu daripada action ataupun strategi kita di bawah Dasar Pelancongan Negara, di mana pada masa ini kita menarik minat orang tempatan sebab orang luar tak boleh datang. Namun begitu bercakap mengenai kualiti turis yang sanggup untuk membayar untuk datang kemari. Tambahan pula dengan kita punya diskaun voucher, kita membantu sedikit demi sedikit untuk menggalakkan pelancongan ataupun orang yang nak melancong dalam negeri di sini pun boleh datang kemari, dan mereka bukan sahaja terdiri daripada pelancong biasa, dengan mereka berani terbang kemari ataupun driving daripada hujung negeri Sarawak kemari, menunjukkan mereka mempunyai kemampuan. Laporan seterusnya, kerajaan negeri telah banyak membawa pembangunan di kawasan Siburan, Tapah dan Beratok seperti mana kawasan lain di Sarawak. Menteri Muda Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, penduduk di kawasan berkenaan juga tidak pernah terpinggir daripada mengecapi pelbagai kemajuan yang dibawa oleh kerajaan. Menurutnya, selain kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti Pertubuhan Meninggikan Akhlak CHOKOR juga memainkan peranan dalam membawa pembangunan kepada komuniti setempat. Semasa program penyerahan sumbangan makanan di Dewan Serbaguna CHOKOR Siburan pada Sabtu, Dato' Dr. Jerib turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM400,000 kepada NGO yang akan diagihkan secara berperingkat selama 4 tahun. Manakala di Kota Samarahan, umat Islam di Kampung Binyok kini boleh melakukan aktiviti keagamaan dengan selesa selepas Masjid Darul Falah di kampung tersebut siap sepenuhnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Setakan, Datuk Amar Muhammad Ali Mahmud berkata, masjid yang baru disiap itu dibina dengan peruntukan sebanyak RM850,000 menerusi projek transformasi luar bandar RTP tahun 2018. Dalam ucapan ringkasnya semasa majlis perasmian Masjid Darul Falah Kampung Binyok pada Sabtu, beliau memberitahu masjid berkenaan juga mampu menampung seramai 140 jemaah dalam satu-satu masa. Pada masa sama, beliau menyarankan agar masyarakat Islam di kawasan itu untuk memperluaskan fungsi masjid bukan sahaja sebagai rumah ibadah tetapi juga sebagai pusat ilmuan Islam, musyawarah serta penyatuan ummah. Beralih ke laporan berikutnya, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Pabahanan telah mengadakan pertandingan Taman Mini Halaman Rumah Tercantik tertutup Kampung Pabahanan baru-baru ini. Ia merupakan salah satu acara bagi sambutan Tahun Baharu 2021 dan diadakan dengan mengikut garis panduan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Program yang diadakan itu sudah sinonim bagi penduduk di Kampung Pabahanan yang merupakan sebuah kampung contoh kerana kejayaannya memenangi beberapa anugerah pertandingan keceriaan kampung sejak 15 tahun lalu.
Seramai 18 orang peserta telah menyertai pertandingan Taman Mini halaman rumah tercantik ini dengan keputusannya seperti yang tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.